Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Dan kitab Kifayatul Akhyar ini adalah penerangan tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan insya-Allah kita akan sambung semula. Tajuknya pada pagi ini ialah berkaitan dengan syarat wajib solat. Sebelum ini kita telah membincangkan waktu-waktu salat, alhamdulillah. Pagi ini kita akan masuk syarat wujub salat. Dia kita menurut Allah Subhanahu wa taala, kita ada syarat wujub salat dan kita ada syarat sah salat. Nanti kita akan bincangkan kedua-duanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Syuja' radhiyallahu rahimahullahu taala, wa syaraitu wujubis salati thalathatu asya' al-islam wal bulugh wal aql was salawatul mas'unah khamsatu 'idani wal khusufani wal istisqa. Syarat wajib salat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiganya berakal. Dan salat sunat itu ada 5, 2 hari raya, 2 gerhana dan sembahyang sunat istisqa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimallahu taala, wa syaraitu wujubis salah. Ini kita kata syarat untuk wujub kewajipan salat ke atas seorang itu, yang pertama sekali ialah Islam, dia katakan. Yang pertama sekali adalah Islam, yang kedua adalah baligh, dan yang ketiganya adalah akal. Bahkan ada ulama meletakkan satu lagi, iaitu taharah, suci daripada haid, suci daripada nifas. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang Islam yang telah baligh, yang telah berakal, yang suci daripada najis, suci daripada haid dan nifas ini, maka tidak disyakkan lagi, maka telah ijma' ulama mereka itu wajib salat. Maksudnya kalau dia kafir, fa in kana kufruhu asliyan, kalau kufurnya kufur yang asli, maka tak wajib ke atasnya salat. Apa maksud kufur yang asli? Maknanya dia adalah keturunannya adalah kafir. Keturunannya adalah kafir. La tajib alaihi salat. Tidak wajib ke atasnya salat. Fala syak, maknanya tidak, kita kata kenapa? Kerana nama Allah Subhanahu wa taala, li'annaha la tusbih minhu fil kufr, la tasihhu minhu fil kufur. Maknanya kalau dia sembahyang pun salatnya tadi tidak sah. Salatnya tidak sah, dan tidak wajib dia mengqadakkan salatnya apabila dia memeluk agama Islam tanpa khilaf di sisi ulama. Mana orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, orang kafir bila dia memeluk agama Islam, dia perlu tak qada salatnya tadi, katakan sepanjang kekufurannya? Tak perlu. Berbanding dengan orang yang mana dia murtad. Dia murtad, dia keluar daripada Islam, waliyazbillah, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Islam. So sepanjang tempoh dia murtad tadi, maka dalam khilaf di sisi ulama, adakah perlu dia qada balik salatnya atau tidak. Maknanya di situ ada khilaf, katakan. Ada yang pandangan yang mengatakan perlu dia qada balik
Kewajipan ni mengqada. Qada. Wallahu a'lam. Itu khilaf lah di sisi ulama. Kemudian ni fala yajuzu an yukhatab biha kal haid. Tidak boleh kita kata orang kafir ni dia tak sama tahap dia tak sama macam orang perempuan yang datang haid. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala dalam dalam kitab Raudah, dia kata annal kafir al-asl mukhatab bis-salah wa ghairu min furu' syariah. Ada pandangan yang mengatakan bahawa orang kafir ni yang kita kata asal orang kafir ni ataupun al-kufr al-asli, dia panggil kufur yang asal, orang kafir yang asli, dia katakan memang dia keturunan dia adalah asli. Pada dasarnya mereka dituntut untuk salat. Sebab berdasarkan ayat Al-Quran, dia kata apa? Ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ini dalam saya ingat dalam surah mana nama Allah, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam api neraka as-saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kamu tidak lam nakum minal musallin, kami tidak menjadi orang-orang yang mendirikan salat, kami tak dirikan salat. Ini jawapan orang kafir, katakan di akhirat kelak. Mereka mengatakan mereka tidak salat. Jadi di situ jadi perbahasan, adakah asalnya orang kafir ni dituntut ataupun diperintah untuk salat ataupun tidak, itu ada dibahaskan oleh para ulama. Tak perlu saya sepanjang lebar sebut di situ nanti Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kata tidak, mereka tidak ghair mukhatab hala kufrihi, wallahu alam. Mereka tidak mereka tidak diperintahkan, sebab disebabkan kekufurannya. Wallahu alam. Adapun orang murtad lain. Orang murtad tak sama. Fatajibu, kata pada syarah dalam kitab Kifayatul Akhyar ni, dia kata apa? Wa ammal murtad fatajibu alaihi as-salah wal qada' bila khilaf idza aslama. Apabila seorang itu murtad, keluar daripada Islam, kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, apabila dia memeluk agama Islam, fatajibu alaihi salat, maka wajib ke atasnya salat dan qada. Makna ketika dia murtad tadi, sebenarnya mereka wajib salat. Dan kemudiannya apabila dia memeluk agama, dia bertaubat dan kembali kepada Islam balik, sepanjang tempoh dia murtad tadi, dia kena qada. Tak salatnya kena qada. Ini dalam mazhab Syafi'i tak ada khilaf lah. Lianna bil Islam iltazama dhalik fala tasqut anhu birriddah. Maknanya kan Islam itu, kerana bila dia asalnya Islam, wajib dia laksanakan, maka tidak jatuh hukum salat tadi jika dia murtad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia sama dengan konsep harta lah, yang katakan. Kemudian nama Allah, ada pun kanak-kanak ataupun orang yang hilang akalnya, ataupun orang yang sakit, yang sama ada sakit sehingga menyebabkan akalnya hilang, ataupun memang dia gila, ataupun sewaktu dengannya, maka tak wajib ke atas mereka mendirikan salat. La tajibu alaihi salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena itu daripada 3 jenis kumpulan manusia. Yang pertama adalah an-naimu hatta yastayqiz, orang yang tidur sehingga dia bangkit daripada tidur. Wa an-sabi hatta yahtalim, dan kanak-kanak sehingga dia baligh, dan orang gila sehingga dia kembali berakal. Hadis ini dalam riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan. Maka ini menunjukkan bahawa orang kanak-kanak tak wajib untuk mendirikan salat sehingga dia baligh. Dan juga kebenaran mati Allah, orang yang berakal, orang yang gila,
pun tidak wajib sehingga kembali akalnya. Orang yang tidak berakal, orang yang gila lah. Orang yang gila, orang yang gila tidak wajib ke atasnya salat sehingga kembali akalnya. Begitu juga orang berkaitan dengan orang pitam, bagaimana Ustaz? Yang pitam, zawal al-aqal, orang yang pingsan. Ada yang mengatakan di situ ada khilaf di sisi ulama. Kalau sehari kena qada, kalau 3 hari pingsan tak kena qada, itu khilaf di sisi ulama. Ada khilaf di sisi ulama. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita seterusnya dikata orang perempuan yang datang haid, yang datang darah yang nifas, maka juga tidak wajib mereka mendirikan salat. Bahkan mereka haram melaksanakan salat ketika dia dalam period, ketika dia dalam keadaan berdarah nifas. Haram mendirikan salat menghormati Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan sebegitu. Maka tak boleh. Baik. Seterusnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita nak pergi kepada kata Imam Abu Syuja' tadi, was-salawatul masnunah khams. Selawat ataupun salat yang sunat itu ada 5. Yang pertama dia kata al-idan, 2 hari raya. Yang kedua wal kusufan, dan yang ketiga wal istisqa. Dan yang ketiganya ialah sembahyang minta hujan. Yang dimaksudkan oleh Imam Abi Syuja' dalam keterangan syarah kepada matan Abi Syuja' ni, di kitab Kifayatul Akhyar, dia kata wal masnunah, maknanya digalakkan kat sini, disunatkan untuk berjamaah. Disunatkan berjamaah. Salat sunat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia ada dia ada 2 kategori. Dia ada sudut berjamaah atau tidak. Maknanya ada pandangan yang mengatakan bahawa salat ada salat umumnya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah dia kata pada dasarnya sembahyang sunat itu boleh dilakukan secara seorang diri ataupun berjamaah. Itu umum. Secara umum mengatakan. Itu pada dasar. Adapun terdapat sabit dalam nas hadis Nabi SAW, ianya dituntut untuk salat-salat sunat ini dituntut untuk agar dilaksanakan secara berjamaah. Contohnya tadi sembahyang sunat hari raya, sunatnya dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau orang buat secara individu, sah tak Ustaz? Sah. Contohnya macam baru ni, macam tahun lepas kita hari raya rahmati Allah, kita lakukannya di rumah sahaja contohnya. Boleh, tak ada masalah. Begitu juga kusuf. Afdalnya, sunnahnya dilakukan secara berjamaah, gerhana tadi. Tapi kalau nak buat individu boleh ke? Tak ada masalah. Istisqa sama juga. Afdalnya dibuat secara berjamaah. Hak ni, salat-salat ni memang sabit dalam hadis Nabi SAW dilakukan secara berjamaah. Dan kita akan bincangkan lebih lanjut pada apabila sampai topiknya insya-Allah biiznillah taala secara umum. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala was-sunanu at-tabi'ah lil fara'id 17 rak'ah. Kata Imam Abu Syuja' lagi, dia kata dan sunat-sunat yang mengikuti sunat-sunat yang mengikuti fardu. Ini makna sunat qabliyah. Sunat qabliyah ataupun sunat ba'diyah ada 17 rakaat. Kata Imam Syuja', raka'at al-fajr wa arba'un qabla az-zuhri wa raka'atani ba'daha wa arba'un qabla al-'asr wa raka'atani ba'da al-maghrib wa thalathun ba'da al-'isha' yutir bi wahidah minhunna wa thalath nawafil muakkadat salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Dan sembahyang sunat yang mengikuti salat fardu itu ada 17 rakaat. 2 rakaat salat fajar,
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas dia, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, kemudiannya 3 rakaat selepas isyak. Termasuk witir 1. Termasuk witir 1. Dan tiga salat sunat yang dituntut, iaitu salat qiyam, salat duha dan salat tarawih. Kita akan bincangkan insya-Allah. Kita lihat apa yang disebut oleh muallif kitab Kifayatul Akhyar. Qala, dia kata was-sunan at-tabi'ah, sunat-sunat yang mengikuti salat fardu itu. Dalam mazhab Syafi'i, ya, kita kata ulama-ulama mazhab Syafi'i ada khilaf dalam masalah ni, berapakah bilangan rakaat yang dilakukan sama ada sebelum ataupun selepas salat fardu. Mengiringilah salat-salat yang mengiringi salat fardu sama ada sebelum atau selepas. Kebanyakan ulama Syafi'i, bahkan ulama selain daripada mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa salat sunat yang mengiringi salat fardu itu iaitu 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Kebanyakan ulama lah berdasarkan nas yang ada. Yang dimaksudkan kat sini 10 rakaat, apa dia Ustaz? Dia kata, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu 10 rakaat. Thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya." Dan dalam satu riwayat lagi, anna Nabi SAW kana yusalli rak'ataini wa khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ada 2 hadis di sini. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata, aku sembahyang bersama dengan Nabi SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Dalam hadis Hafsah binti Umar, bahawa Nabi SAW sembahyang subuh 2 rakaat yang ringan selepas terbit fajar, selepas masuk waktu fajar. Jadi tuan-tuan mati Allah, hadis itu jelaslah. Saya kata ada 10 rakaat. Ada juga riwayat yang lain, dia kata 4 rakaat sebelum zuhur, so menjadi bilangannya 12. Berdasarkan riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada' 4 qabla zuhur. Nabi tak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Hak ni kita kata 12. Ini kata 12 rakaat. Jadi mana lagi 5 lagi Ustaz? 5 lagi kalau yang menyatakan ada yang mengatakan bahawa 4 rakaat sebelum asar. Hujjahnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr 4 rakaat yafsul bainahuma. Nabi SAW dia sembahyang 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, yafsul bainahuma. Maknanya dia buat 2. Dia buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala, wa qala innahu hadis hasan. Innahu hadis hasan. Hadis ni hasan. Dan diriwayatkan juga rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr 4. Makna Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Qala Tirmizi hasan. Hadis ini hasan. Wa sahahu Ibn Hibban. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibn Hibban. Wa raka'atani ba'da al-isya madhkuratani fi hadis Ibn Umar. Adapun 2 rakaat selepas isyak tadi dah sebut dalam hadis Ibn Umar. Jadi itu kita kata berapa dah? 16. 16 rakaat. Wallahu a'lam. Mana pula datang satu lagi Ustaz? Ada satu lagi, iaitu 7 rakaat kan? 17 rakaat tadi. Hak satu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ialah salat witir. 1 rakaat selepas salat isyak. Mana lepas isyak ada 2 rakaat ba'diyah, dan
satu lagi dipanggil witir. Sebab waktu witir itu telah dibolehkan untuk kita lakukan selepas salat Isyak. Jadi dia sekalikan. Itu wallahu alam, itu pandangan dia lah. So apa maksud pula katakan muakkad? Solat sunat yang muakkad. Yang muakkad maknanya apa? Bila sebut saja sunat muakkad ni dalam mana-mana perbahasan fiqh rahmati Allah, tuan-tuan kena faham sunat muakkad itu maknanya ialah sunat yang dituntut. Apa makna sunat yang dituntut? Apa maksudnya Ustaz? Iaitu sunat tersebut wadhaba alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi konsisten melakukan ibadah tersebut. So apabila diletakkan sunat muakkadah, sunat yang muakkadah, maka kita katakan di situ telah hendaklah kita faham bahawa amalan ini Nabi buat secara konsisten, berterusan. Berterusan. Qala An-Nawawi rahimahullah taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, as-sahihu istihbabuhuma. Berkaitan dengan persoalan, adakah disunatkan 2 rakaat sebelum maghrib? Sebab itu ada setengah ulama membahagikan salat sunat rawatib ini, ada sembahyang sunat yang biasa, sunat biasa, dan ada yang dipanggil sunat muakkadah. Sunat biasa dan sunat muakkadah. Sunat biasa dan sunat muakkadah. Antara sunat-sunat biasa ialah yang disebut sebenarnya disebut dalam kitab ni ialah salat sunat sebelum maghrib. Ada tak salat sunat sebelum maghrib? 2 rakaat sebelum maghrib? Di situ khilaf di sisi ulama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, as-sahihu istihbabuhuma. Yang sebetul-betulnya ialah sunat dilakukan, sunat saja, dia bukan sunat muakkad, sunat istihbab. Disebut dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala, dalam Sahih Bukhari Nabi kata apa? Sallu qabla salatil maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Qala fi tsalitsah, Nabi ulang yang kedua, sallu qabla salatil maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib 2 rakaat, katakan. Nabi ulang kali ketiga, liman sya', siapa yang nak. Itu dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, kanu yabtadiruna sawari, kita kata yabtadiruna sawari. Apabila mereka pergi ke tiang-tiang untuk salat, apabila dah azan maghrib, untuk salat 2 rakaat. Kanu yabtadiruna sawari lahuma idza adzana al-maghrib. Mereka bergegas, pergi ke penjuru-penjuru ataupun ke kawasan dalam masjid tadi atau tiang-tiang ke apa, untuk mereka salat. Salat 2 rakaat sebelum maghrib, apabila azan maghrib telah dilaungkan. Hatta idza innar rajula, orang dah duduk dalam setiap penjuru atau setiap kawasan dalam masjid tadi untuk salat, sehingga menyebabkan orang yang datang kemudian tu, hatta innar rajula la yadkhulul masjida, apabila orang datang masuk masjid, mereka ingat dah salat maghrib. Punya ramai orang yang salat maghrib, salat sunat qabliyah tadi. Salat sunat tu macam salat fardu, semua orang salat. Disebut dalam riwayat ini, hatta innar rajula, dalam Sahih Muslim, sehingga orang yang datang lambat sikit tu, dia datang sampai ke masjid, dia tengok orang semua tengah sembahyang, dan dia sangkakan bahawa salat maghrib telah dilaksanakan. Sebabkan ramai orang sembahyang sunat. Subhanallah. Pandangan yang kedua kata la yustahabban. Ada pandangan yang mengatakan bahawa sunat qabliyah maghrib ni tidak disunatkan. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW, bahawa dia berkata, ma ra'aitu ahadan yusalli rak'ataini qabla al-maghrib ala ahdi Rasulullah SAW. Rawahu Tirmizi bi isnad hasan. Pandangan yang kedua dia kata tidak disunatkan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia berkata, aku tidak pernah melihat orang salat 2 rakaat sebelum maghrib pada zaman Nabi SAW. Ini khilaf lah. Jadi ada 2 pandangan. Cuma bila ada orang yang tak nak buat, terpulang. Ada orang yang nak buat, silakan, dia katakan. So jangan marah, jangan halang, jangan kita kata bergaduh. Tak perlu. Tak perlu.
Kadang ada setengah tempat tu saja tak nak bagi orang solat qabliyah maghrib, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia qamat cepat. Dia qamat cepat. Lepas azan terus qamat. Dah, subhanallah, katakan. Bagilah peluang orang nak salat sunat tadi, katakan. Raikan seperti mana salat-salat fardu yang lain. Bagi peluang untuk mereka salat 2 rakaat. Mungkin ada orang nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak hanya sunat qabliyah, mungkin ada orang nak sembahyang sunat wudu dan sebagainya, katakan. Bagi peluang pada mereka. Tidak salah pun, katakan. Tidak salah pun. Orang yang yang tak nak salat, katakan, yang tak nak salat sunat tadi, qabliyah tadi, sementara menunggu azan tadi, ada peluang untuk dia membaca Al-Quran ataupun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Di antara 2 azan tadi, iaitu azan dan iqamah itu, doanya mustajab, katakan. Ambil peluang baca doa, katakan. Tak payah nak gaduh-gaduh. Tak. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abi Syuja' lagi tadi, dia kata apa? Wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 sembahyang sunat yang seterusnya yang dituntut. Iaitu salatul lail, wa salatul duha, wa salatul tarawih. Dan itu apa dia? 3 salat malam, salat duha dan juga salat tarawih. Tidak syak lagi. Tak. 3 ni memang dituntutlah. Qiyamul lail. Wa qad ajma'at ummah ala istihbabiha. Semua sepakat ulama mengatakan akan sunatnya sembahyang qiyamul lail. Di sana menurut Allah Subhanahu wa taala, salatul lail, kita ada apa beza Ustaz qiyamul lail? Ada orang kata solat sunat tahajud, ada yang kata salatul lail, salat malam, qiyamul lail. Mana satu istilah yang betul? Tuan-tuan, dia umum dengan khusus, katakan. Qiyamul lail ini maknanya dia menghidupkan malam. Tak tidur lepas isyak, tu ibadat sampailah habis waktu malam. Itu makna menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Lepas isyak je start. Lepas tu dalam kalau musim Ramadan, dia kata apa? As-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan athabakumullah. Salat tarawih termasuk dalam menghidupkan malam Ramadan. Menghidupkan qiyam. So qiyam ni lebih kepada start lepas isyak sampailah subuh. Berbanding dengan salat tahajud. Salat tahajud ni ialah dilakukan selepas daripada bangkit daripada tidur. Selepas bangkit daripada tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian daripada malam itu fatahajjat, maka bertahajudlah dengannya, nafilah untuk kamu. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala, salatul lail ini kita kata sama ada dia nak buat sunat tahajud ke, dia nak buat salat lail ke, terpulang. Tidak ada masalah. Cuma bilangan salatnya tadi dalam setengah pandangan, qiyamul lail ataupun salatul lail ataupun salat tahajud itu ialah bilangannya 8 rakaat plus dengan witir jadi 11, katakan. Wallahu a'lam. Ada pandangan yang mengatakan bahawa qiyamul lail ni tidak terhad bilangannya. Boleh dilaksanakan 2 rakaat. Hadis Nabi SAW, salatul lail matna. Salat malam tu 2 rakaat. Wallahu a'lam. Kata pandangan, ada sebahagian pandangan ulama kata apa? Dia kata salat malam ini pada awal-awal Islam wajib, kemudian dinasahkan, dimansuhkan. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW yang lain dia kata, alaikum biqiyamil lail. Kata kamu naklah melaksanakan salat qiyam, menghidupkan malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Kerana itulah kita kata benda yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang salih sebelum kamu.
wa qurbah lakum ila rabbikum. Itulah cara kita kamu nak mendekatkan diri kamu kepada pada Tuhanmu, katakan. Wa maghfiratu lisyiat, dan menghapus dosa-dosa kamu. Wa munhatu 'anil ithim, dan juga mencegah diri kamu daripada melakukan dosa. Hadis riwayat Hakim mengikut syarat Bukhari. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam riwayat yang lain dia kata, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah lam yuktab minal ghafilin, wa man shalla bi mi'ati ayah fa innahu yuktab minal qanitin al mukhlisin. Diriwayatkan dalam Hakim dia kata, siapa sembahyang malam dengan 100 ayat tidak dituliskan di kalangan orang-orang yang leka, katakan. Dan siapa yang salat dengan 200 ayat fa inna, dan dituliskan dituliskan dia sebagai salah seorang daripada orang-orang yang qanitin, orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, katakan. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, wa qala innahu ala syartil muslim. Kata Hakim, Al-Hakim dia kata bahawa hadis ini ikut syarat sahih Muslim. Wallahu a'lam. Baik, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dia kata, wa'lam anna awsatal lailil afdal, tengah-tengah malam tu lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawful lail, dia katakan, afdal ba'da salatil maktubah, afdal salati ba'da al-maktubah. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa dia salat yang paling afdal selepas wajib, selepas benda salat wajib? Qala salatu fi jawfil lail, mana salat pada tengah malam. Jawf. Kerana apa? Kenapa itu yang paling afdal? Kerana salat tu berat. Ibadah waktu tengah malam ni bukan ringan, berat, susah nak bangun, tuan-tuan. Yang ramai yang leka lah, katakan. Dan separuh yang akhir itu lebih afdal daripada awal. Siapa yang ingin menghidupkan malam, separuh malam, yang nak menghidupkan separuh malam itu, maka berbanding dengan dia pilih awal, maka lebih baik dia buat lewat akhir. Disebut dalam ayat Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Sebab sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata, inna Allah yanzil ila sama'i dunya fi nisfil lail, fi thuluthil lail al-akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu ada juga. Dan separuh malam yang kedua ni, separuh malam yang terakhir ni juga disebut dalam hadis Nabi SAW, ahabbus salati ila Allah salat Daud. Salat yang paling afdal ialah salat Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail, dia tidur separuh malam dan dia bangun hidupkan malam tadi sepertiga malamnya, dan kemudiannya dia tidur balik 1/6 yang baki. 1/6 yang baki. Itu cara Nabi Daud alaihi salam melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas Isyak tidur, lepas Isyak sembahyang fardu tidur. Kemudian sepertiga malam yang terakhir dia bangun. Habis sepertiga malam dia tidur pula, baki ada 1/6 lagi dia tidur. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Wallahu alam. Dimakruhkan qiyamul lail kulluh. Pada hukum asalnya mati Allah Subhanahu wa taala makruh menghidupkan sepanjang malam. Berdasarkan kita kata sepanjang malam tu, kalau kata ikut pandangan yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdah ni, dia katakan makna makruh hukumnya kerana dia boleh memudaratkan mata dan juga badan. Kama jaa fil hadis, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menghidupkan sepanjang malam
yang afdalnya bila? Afdalnya ialah bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir. Itu dituntut kita melakukan qiyamul lail. Sepanjang malam. Start maghrib sampailah subuh. Maghrib lepas isyak subuh. Lepas sampai mulai isyak lepas subuh. Tak tidur, baca Quran, mengaji apa semua. Itu 10 malam yang terakhir. Tapi waktu lain namanya Allah Subhanahu Wa Taala ada pandangan kata makruh, ada pandangan kata tidak makruh. Itu ada khilaf di sisi ulama. Dalam hadis Abdullah bin Umar ibn As radhiyallahu anhu, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul layl thumma taraqahu. Rawahu Syaikhan. Ada juga pandangan mengatakan bahawa tidak makruh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, dia kata jangan jadi macam seorang. Mula-mula elok dia qiyamul lail, hidupkan malam, kemudian dia meninggalkan. Ada meninggal. Wallahu alam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ala kulli hal, namanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada satu lagi nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Beri yang ada hak tu hak dia. Manusia ni namanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak, kita kata ada masa maknanya badannya tadi perlu rehat. Ada masa badannya perlu rehat, katakan. Bukanlah kata doa ibadat 24 jam, semayang, baca Quran, apa semua dah. Kita ada tanggungjawab, bukan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga secara umumnya kita kata semuanya adalah tanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ada juga satu lagi tanggungjawab kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak, masyarakat, sosial dan sebagainya, katakan. Jadi a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, beri yang ada hak tu hak mereka, katakan. Walaupun dengan alasan katakan, aku nak qiyam sepanjang malam ni pun tak boleh ke, katakan. Dan macam Allah Subhanahu Wa Taala ada kisah, saya tak ingat dalam ada satu riwayat hadis Nabi SAW, satu kisah sahabat Nabi SAW ni, apabila dia tak silap saya, kisah ni berlaku di antara Salman Al-Farisi dengan saudara dia. Salman Al-Farisi dengan saudaranya. Saudaranya namanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak makan bersama sebab puasa. Kemudian tak nak biarkan Salman tidur radhiyallahu anhu tidur, dia nak qiyam. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku tak nak makan selagi kau tak makan. Aku tak nak tidur selagi kau tak tidur. Jadi kita kata dah permintaan begitu, barulah sahabatnya tadi makan, katakan. Dan kemudiannya barulah sahabatnya tidur. Kalau tak buat macam tu, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak buat, tidak makan dan tidak juga tidak tidur. Jadi apabila sampai tengah malam, barulah Salman Al-Farisi mengejutkan saudaranya untuk mendirikan salat. Dan dia kata, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, beri yang ada hak tu hak mereka. Sementara mati Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas diri kita ada hak. Maknanya kita ada hak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada hak pada diri kita, dan kita ada hak pada anak-anak, dan juga ada hak pada isteri. Wallahu a'lam. Bagikan masuk. Dan seterusnya, salat sunat yang berikutnya ialah salat sunat duha. Salat sunat duha ni, tuan-tuan mati Allah, kita kata juga disunatkan dengan sunat yang muakkad. Ada yang kata salat sunat duha ini bilangannya paling banyak dilakukan adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Tapi kalau dapat 2 rakaat pun, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki dah. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada astagfirullahalazim, telah meriwayatkan telah mewasiatkan
3 perkara ke atas kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antaranya ialah kita katakan rakaatai duha, 2 rakaat salat sunat duha. Awsani khalili thalathan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siyamu 3 ayyam min kulli syahr wa rakaatai duha wa an utira qabla an anam. Rawahu Bukhari. Nabi telah wasiat, kekasih aku telah mewasiatkan kepada aku 3 benda. Pertama, puasa 3 hari sebulan, hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan. Kedua, rakaatai duha, 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, salat sunat witir sebelum tidur. Salat sunat witir sebelum tidur. Ini 3 perkara. Dapat buat salah satu ni pun dah syukur, tuan-tuan rahmati Allah. Dapat buat salah satu daripada 3 perkara ni pun dah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ataupun 2 rakaat duha, dapat buat semua lagilah bagus, tuan-tuan. Sangat terbaik katakan. Wallahu a'lam. Kemudian rahmati Allah, sembahyang sunat duha ni paling ringkasnya 2 rakaat lah. Adapun bilangan yang paling banyak yang disebut oleh para ulama ialah 12 rakaat, seperti mana yang saya sebutkan tadi berdasarkan hadis riwayat daripada Abi Dzar, in sallaita ad-duha 12 rakaah banallahu laka baitan fil jannah. Jika kamu salat 12 rakaat, Allah akan duha, Allah akan binakan bagi kamu sebuah rumah dalam syurga. Hadis riwayat Baihaqi, tapi hadis ni Imam Baihaqi dhaifkan dia, lemahkan dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muhazzab, paling banyak 8 rakaat. Qalahu al-aktsarun, paling itu kebanyakan ulama lah dok nyatakan paling banyak 8 rakaat. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Bukhari dan juga Muslim daripada riwayat Ummu Hani. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi lagi, kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala, waktu solat duha ni ialah ketika matahari terbit, kadar segalah. Kadar segalah. Macam ni Ustaz nak kata kadar segalah tu, kita itu istilah orang tu dulu dah. Dia kata tengok matahari kadar segalah. Kalau apa ni, Astagfirullahalazim. Maknanya kita kata nampak anggaran agak-agak tinggi macam segalah. Tapi sekarang ni tuan-tuan mati Allah, kita dah ada timer, dah timing, katakan ada jam, mau tengok jam je lah. Tengok jam. Masuk je waktu syuruk tu, kita katakan dah boleh dah untuk solat sunat duha. Walaupun ada setengah ulama dibezakan, salat sunat isyraq lain, salat sunat duha lain. Salat sunat duha selepas salat sunat isyraq, katakan. Bukan dalam 10 minit ke, ada kata begitu. Tetapi macam Allah Subhanahu wa, ada juga pandangan kata tak, salat sunat isyraq itu adalah salat sunat duha. Tak. Khilaf di sisi ulama. Kata Imam Ar-Rafi'i, waktu paling afdalnya ialah waktu salat duha ni ialah ketika matahari naik kadar segalah. Dan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Rawdah, anna waqtu yadkhul bi tulu'i syams. Yang disebut oleh para sahabat merujuk kepada mazhab Syafi'i, dalam ulama dalam mazhab Syafi'i, waktunya apabila terbit matahari. Sebab itu saya kata tadi, sebagian ulama mengatakan bahawa sunat isyraq itu adalah sunat duha. Lakin kata Imam Nawawi lagi, yang nukilan Imam Nawawi, dia kata lakin yustahabbu ta'khiruha, digalakkan kita melewatkan solat sunat duha tadi sehingga irtifa', makna sehingga terbit matahari kadar segalah tadi. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, waqtuhal mukhtar, iaitu waktu yang dipilih ialah apabila telah berlalu sebahagian daripada siang, iaitu kadarnya 1/4 siang. Kata Imam An-Nawawi seolah-olah pilih waktu ni, waktu yang dipilih ni, katakan mana 1/4 daripada siang dah berlalu baru. Sebab
Ada riwayat hadis Nabi SAW mengatakan bahawa salat sunat duha tu ketika anak unta telah mula rasa panas. Dia dah mula cari tempat redup. Itu waktu yang paling afdal katakan untuk dilakukan salat. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wal ma'na fi hatta la yakhlu rub'un nahar 'anil ibadah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi seolah-olah beliau juga memilih 1/4 siang untuk lakukan salat sunat duha. Wallahu taala alam. Baik. Wa amma salat tarawih. Adapun salat tarawih kita tak syak lagi, setiap tahun kita akan buat. Allahumma ballighna Ramadan, moga Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Walaupun kita kata tidak wajib dan dia sunat, tapi sunatnya digalakkan untuk kita lakukannya secara berjamaah. Salat tarawih boleh dilakukan di rumah, tak ada masalah. Baru-baru ni pun kita dah praktik lakukan secara di rumah, tetapi sunat kita buat di masjid rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dilakukan oleh awal-awal zaman Nabi SAW, dan kemudian dikembalikan semula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah orang tahu bahawa salat sunat itu hanyalah salat sunat, dia bukan salat fardu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan Allah, dinamakan salat itu tarawih li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Kenapa dipanggil salat tu salat tarawih? Dinamakan begitu kerana orang kan berehat-rehat di antara selepas 2 rakaat, rehat sekejap, lepas tu bangun lagi 2 rakaat, rehat lagi, kemudian bangun lagi. Itu tujuan rehat. Yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Yanwi fi kulli raka'ataini tarawih atau qiyam Ramadan. Dia boleh niat sama ada dia dengan niat sunat, sembahyang sunat tadi, sunat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang semayang, katalah orang tanya, ustaz, boleh tak sembayang malam tu sunat tarawih tu kita buat 4 rakaat direct, senang sikit, cepat sikit nak, kata tak? Maka pandangan ada sebahagian ulama kata lam yasih, tidak sah. Berbeza dengan salat sunat zuhur yang kita boleh lakukan secara 4 rakaat direct. Wallahu a'lam. Salat sunat tarawih ni bezanya ialah salat sunat tarawih ni disyariatkan secara berjamaah, maka dan dia menyerupai fardu, maka tidak boleh berubah pergi jadi 4 ke. Dan hadis Nabi SAW, Nabi sebut nanti Allah Subhanahu wa taala, salatul lail mathna, salat malam tu 2 rakaat. So buatlah 2 rakaat itu lebih baik. Dan hari ini kita lihat nanti Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat. Sebenarnya rehat mana rehat lah, katakan. Terpulang nak baca doa ke, zikir ke, apa ke, tidak ada masalah. Nama pun rehat. Seperti mana yang dilakukan di negara Arab, di Madinah, di Mekah. Memang lepas 2 rakaat tu semua rehat, bersandar, katakan, minum air ke apa ke. Yang nak baca Quran sama baca Quran, yang nak berzikir, baca zikir, nak baca doa. Terpulang. Tidak ada perkara yang khusus di antara 2 rakaat tu. Berbanding kita kat Malaysia lah, ada selawatnya, adanya. Kita katakan, orang tanya, ustaz, itu amalan itu sabit ke dilakukan selepas salat sunat tarawih di antara 2 rakaat tu sabit ke tidak dalam hadis Nabi SAW? Kita kata amalan itu tidak warid dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang tanya dia sudut kethabitannya dalam hadis, kita kata tak sabit dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi pada asalnya tidak ada rehat, dan hukum asalnya kalau dia buat secara sendiri-sendiri, dia nak doa ke, dia nak zikir ke sendiri-sendiri, harus. Tidak adalah amal zikir yang khusus di antara 2 solat tadi. Wallahu a'lam. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu salat tarawih ini iaitu selepas salat Isya.
sehinggalah terbit fajar yang kedua. Terbit fajar lah, subuh. Wa fi'luha fi jama'ah afdal, dan salat ini sunatnya dilakukan secara berjamaah dan itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Kalau sembahyang seorang diri sama juga, boleh juga kita lakukan sama macam sunat yang lain. In kana hafizan lil Quran aminan min al-kasal wa lam takhtal jama'ah fatakhallufu fal infiradu afdal wa illa fal jama'atu afdal. Kalau dia hafiz Quran, dia nak ngulang Al-Quran apa semua, boleh dia buat individu, yang seorang diri, tak ada masalah untuk dia ngulang Quran itu. Kalau tak ada apa-apa dia nak ulang ke apa, better dia sembahyang berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat selepas ini topik pagi besok kita sambung lagi. Faslun wa syara'itus salatu qabla ad-dukhul fiha khamsah. Syarat salat, makna sebelum waktu itulah, ya, katakan sebelum waktu. Makna syarat sah sebelum syarat sah salat. Syarat sah salat. Ada 5, nanti kita akan bincangkan nama Allah untuk kita melihat apa dia syarat-syarat sah salat itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi saya rasa cukup setakat tu untuk yang pagi ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada besok pagi, insya-Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita belaka semua hari ini dan besok dan seterusnya, biiznillah taala. Jadi setakat itu saja, kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.